Hadirat yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan sama kita membaca Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diizinkan untuk bertemu di surau ini pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita berada pada bulan Rajab, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berlaku peristiwa tentang perkembangan di permulaan Islam sehinggalah pada kita hari ini. Dan saya mengambil kesempatan pada malam ini dengan sama-sama kita berkongsi ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita tangguhkan dulu kitab tu dan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini mengenai apa yang disebut sebagai tayaratul fikriyatul mu'assarah, aliran pemikiran semasa, iaitulah pada malam ini kita membincangkan tentang perkembangan aliran pemikiran Syiah, aliran pemikiran Syiah yang kita biasa menyebut nama ni, tapi kita tidak tahu bahawa mungkinlah perkembangan Syiah yang berlaku di negara kita ni pergerakannya secara apa orang kata, secara senyap, dan mereka pernah mendakwa Syekh mereka, ketua Syiah Malaysia ni, ketua dia ialah Dr. Kamil, daripada bekas pensyarah UIA. Dia pernah mendakwa bahawa pengikutnya di negara kita sekarang ni ada 2 juta lebih. 2 juta lebih pengikut Syiah di negara kita. Dan di Perak adalah salah satu tempat yang subur perkembangan Syiah, iaitulah di Semanggul, Bagan Serai, dan di Batu Hampar, di Taiping, di Manjung. Kalau di Kedah iaitu di Pendang, Johor. Ini adalah tempat-tempat yang berkembang, yang puak pemikiran aliran Syiah di negara kita ni. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak membincangkan tentang Syiah? Sebab Syiah ini adalah satu aliran yang terang-terang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang memang bertentangan. Dan kita akan tengok nanti fatwa-fatwa daripada negeri-negeri dan daripada negara-negara yang menyatakan tentang aliran pemikiran Syiah ni. Dan Syiah asalnya tidak boleh dikatakan mazhab, mazhab. Tapi walaupun dia dinamakan aliran pemikiran, aliran pahaman, tetapi dia menguasai negara. Dia menguasai sebahagian besar negara, iaitu negara Iran, yang mendominasi 95-96% adalah Syiah. Sunninya hanya sikit je. Jadi mana dia menjadi anutan negara, Syiah menjadi anutan negara. Jadi sebab tu dia katakan nak kata mazhab bukan,
Dia alien pemikiran, tetapi dia menguasai negara. Contohnya Iran, Yaman Utara, tu Syiah Melaka tu, ya. Sebab tu kalau kita tengok di Syria, kenapa sehingga hari ini berlaku perbunuhan terhadap Sunni? Ya. Kerana yang memimpin negara mereka itu adalah Syiah, Bashar al-Assad tu Syiah. Ya. Kenapa Sunni itu dibunuh? Jadi kita akan tengok kenapa mereka sanggup membunuh Sunni, ya. Jadi untuk pendahuluan awalnya kita nak tahulah apa dia Syiah kan, secara apa ni? Secara awalnya, ya. Kita sebut Syiah, ya. Gelaran Syiah lazimnya ditujukan kepada setiap orang yang setia ataupun walak kepada Ali bin Abi Talib dan ahlul baitnya radhiyallahu anhum, sehingga ia menjadi nama gelaran yang khusus bagi mereka. Sejarahnya kalau kita tengok wujudnya Syiah ni ketika mana berlakunya setelah kewafatan Nabi SAW, ya, ada puak yang nak menaikkan Sayyidina Ali, ya. Puak yang naikkan Sayyidina Ali inilah golongan terdiri daripada golongan Syiah, dan lawan bagi dia tu ialah Khawarij ni ialah puak Abu Sufyan, ya. Puak Muawiyah, Abu Sufyan, Muawiyah. Jadi berlakunya pertembungan sehingga sampai sekarang ni berlaku perpecahan, ya. Kerana wujudnya Syiah ketika itu yang walak dia kepada Sayyidina Ali. Dia nak kepada Sayyidina Ali, ya. Gelaran Syiah lazimnya ditujukan kepada setiap orang yang setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan ahlul bait, ahli keluarga dia, sehingga ia menjadi gelaran yang khusus bagi mereka. Mazhab Syiah ni tuan-tuan, dia dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan kepada akidah, berdasarkan kepada politik, berdasar kepada fiqh dan sebagainya. Dia terbahagi kepada tiga ni disebabkan oleh tiga benda ni. Oleh aliran fiqh dia, kan, hukum fiqh. Yang kedua disebabkan oleh politik, ya. Politik. Yang ketiga ini disebabkan oleh ekonomi, akidah, ya. Yang penting dalam perbahasan ini ialah pendirian ataupun mazhab, disebut mazhab, ya, apabila berinteraksi dengan kedudukan para sahabat dan persoalan khilafah, iaitu imamah, di mana ia dapat dibahagi kepada tiga kumpulan. Secara dasarnya Syiah ini terbahagi pada tiga kumpulan, ya. Yang pertama disebut sebagai tasyayyu'. Tasyayyu' ni maknanya kumpulan ini adalah mereka yang bersimpati lalu menyebelahi pasukan Sayyidina Ali dalam peristiwa peperangan dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu anhum. Muawiyah ni Islam, sama-samalah, kan. Muawiyah ni lah salah seorang pemimpin yang menghafuzkan khilafah. Masa selepas Sayyidina Ali, khalifah, lepas tu naik Abu Sufyan, naik Muawiyah tidak menggunakan khilafah dah. Dia tak gunakan khilafah dah. Kan? Jadi maknanya lepas naik Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Kumpulan ini adalah tasyayyu' ni ialah kumpulan mereka yang menyebelahi pasukan Sayyidina Ali dalam peristiwa peperangan antara Muawiyah. Dia masa peperangan Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni, tasyayyu' ni mana golongan yang menyebelahi Sayyidina Ali, yang menyebelahi Sayyidina Ali, politik, ya, menyebelahi Sayyidina Ali. Mereka juga mengambil berat, bersedih dan bersimpati nasib yang menimpa Sayyidina Ali dan keluarganya Hasan dan Husain, sebagaimana yang kita dengar dalam catatan sejarah. Golongan tasyayyu' ni
mereka yang bersimpati kepada Saidina Ali dan keluarga Saidina Ali. Anak Saidina Ali, siapa dia? Anak Saidina Ali, Husain dan Hasan. Kan? Husain dibunuh di Karbala. Ya. Husain dibunuh, dipancung di Karbala. Pembunuhan Husain di Karbala. Jadi maknanya tasyayyu' ni kumpulan Syiah yang berkepentingan politik yang menyebelahi Sayyidina Ali kerana mereka bersipati sedih dengan keluarga Sayyidina Ali ni. Itu satu kumpulan. Kumpulan yang kedua, kumpulan ini disebut sebagai mufadahilah. Mufadahilah. Yang tadi tasyayyu', yang ni mufadahilah. Kumpulan ini adalah mereka yang berpendapat bahawa Ali bin Abi Talib dan keluarganya adalah lebih mulia, lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya berbanding sahabat-sahabat yang lain. Diambil daripada dalam fadilah. Disebab dia kata mufadilah. Yang ni Syiah ni dia menyokong Saidina Ali. Ya, dia menyokong Saidina Ali. Pasal apa? Saidina Ali ni adalah antara sahabat yang lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu depa ni nak lantik Saidina Ali bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak lantik Saidina Ali sebagai khalifah. Kan? Jadi mereka yang bersimpati dengan Saidina Ali kerana apa? Kerana Saidina Ali ni mempunyai kelebihan, kemuliaan berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Pasal apa? Sayyidina Ali ni rapat dengan Rasulullah, menantu Rasulullah. Kan? Orang yang selalu bersama dengan Rasulullah, kemana pun ada dengan Rasulullah kan. Jadi maknanya mereka kata Ali lah lebihlah layak menjadi khalifah selepas wafatnya Rasulullah. Jadi maknanya golongan ni mufadahilah, nama dia ialah Syiah jenis mufadahilah. Walau bagaimanapun kedua-dua kumpulan yang pertama ini mengiktiraf jawatan Khalifah Abu Bakar Umar. Walaupun mereka tak suka kata Ali ni lebih, dua kumpulan mufadahilah dengan tasyayyu' ni, walaupun dia kata Ali tu lebih, tapi dia kata mereka masih mengiktiraf lagi Saidina Umar, masih mengiktiraf lagi Abu Bakar, masih mengiktiraf lagi Saidina Uthman sebagai khalifah. Kan? Serta tidak mencela para sahabat dan lainnya. Pilihan mereka kepada apa yang mereka cenderung tidak menyebabkan mereka berlaku tidak adil dan berlebih-lebihan, ghulu terhadap apa yang tidak mereka cenderungi. Jadi maknanya sebab itulah bila tanya Syekh Usul Qaradawi ketika dulu, Syekh Usul Qaradawi kata apa ni, bukan semua Syiah itu kafir. Bukan semua Syiah itu kafir. Sebab apa? So ada di kalangan Syiah ini masih lagi yang tidak mengiktiraf sahabat, masih lagi tidak mengkafirkan para sahabat, maka mereka itu masih lagi tak kafir. Maka mereka namakanlah kumpulan ni ialah Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah. Kan? Dia kumpulan ni Zaidiyah, Ismailiyah. Tapi ada kumpulan, ada ulama yang lain pula mengatakan bahawa kullu Syiah kafirun. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahawa kullu, semuanya Syiah itulah kafir belaka. Tapi dalam sini risalah yang disusun oleh Datuk Zamri ni, Timbalan Mufti ni, kan? Dia kata walau bagaimanapun kedua-dua kumpulan yang pertama ini mengiktiraf jawatan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman serta tidak mencela para sahabat yang lain. Pilihan mereka kepada apa yang mereka cenderung tidak menyebabkan mereka berlaku tidak adil dan berlebih-lebihan. Jadi maknanya dua kumpulan ni, tasyayyu' dan mufadahilah ni, mereka tidak dihukumkan dengan kafir. Dua dah, dua. Golongan yang ketiga Ar-Rafidah.
Rafidah. Yang ketiga Syiah Rafidah. Rafidah bermaksud kumpulan yang menolak. Syiah Ar-Rafidah adalah mereka yang menolak kekhalifahan dan keutamaan Abu Bakar, Uthman dan Umar. Ya. Mereka juga menolak para imam daripada keturunan Ahlul Bait, iaitu daripada keturunan Rasulullah. Kerana mereka, para imam daripada keturunan Ahlul Bait juga mengiktiraf kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman, serta mengutamakan mereka mereka bertiga di atas Ali bin Abi Talib. Rafidah ni dia kata kumpulan yang menolak. Rafidah mana menolak? Syiah Ar-Rafidah adalah mereka yang menolak Khalifah Sayyidina Umar. Dia menolak Khalifah Abu Bakar. Dia menolak Khalifah Uthman. Jadi dia kata Syiah Ar-Rafidah adalah mereka yang menolak kekhalifahan dan keutamaan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka juga menolak para imam daripada keturunan Ahlul Bait Rasulullah. Yang daripada Rasulullah mereka tolak. Yang mereka ambil ialah keturunan daripada Sayyidina Ali. Syiah ni pemimpin mereka 12 orang tu lah. Imam Isna Asyara tu, Asyairah. Kan? Ada 12 orang tu. Yang ni adalah daripada nasab Sayyidina Ali. Daripada nasab Sayyidina Ali. Yang daripada nasab, daripada keturunan Rasulullah, Ahlul Bait, semua dia tolak. Kan? Jadi kumpulan Rafidah ni adalah kumpulan yang melampau sangat. Ini dihukumkan kafir oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka juga menolak para imam daripada keturunan Ahlul Bait Rasulullah, kerana mereka, para imam daripada keturunan Ahlul Bait juga mengiktiraf Khalifah Abu Bakar. Keturunan imam Ahlul Bait daripada Rasulullah, mereka iktiraf Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sebab tu mereka dihukumkan kafir. Kan? Sebab tu Syiah hukumkan, mereka tolak yang mana yang keturunan Rasulullah, Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar, Uthman, imam-imam yang lain lah. Banyak lagi lah para sahabat. Kalau tengok Abu Hurairah lah semua kan. Keturunan Rasulullah lah kan. Okey. Apakah penyelewengan? Secara ringkas, apakah penyelewengan? Penyelewengan yang dilakukan oleh puak Syiah ni dari segi akidahnya, dari segi politiknya, dari segi ibadah ataupun syariat. Kita akan tengok ya, yang bertentangan ni. Berikut adalah antara ciri ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ya, imam mereka adalah maksum. Maksum tak maksum? Maksum maknanya terpelihara daripada dosa. 12 orang imam mereka ni, pemimpin mereka, 12 orang tu adalah maksum. Siapa dia yang maksum ni? Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa yang maksum? Yang maksum ialah Nabi SAW. Sebab maksum ni terpelihara daripada dosa. Tapi mereka kata, tak, yang maksum ialah imam mereka 12 orang tu. Kan? Imam pemimpin mereka 12 orang. Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar, daripada peringkat kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Pada i'tikad mereka, imam memelihara syariat dalam kitab. Pada i'tikad mereka, imam memelihara syariat. Pada i'tikad orang Syiah ni, dia kata apa? Imam yang 12 dia tu, imam depa ni, depa memelihara syariat. Depa yang memelihara syariat. Tersebut di dalam kitab depa, kitab depa Aqaid Al-Imamiyah oleh Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar, halaman 72. Tak cakap kosong, tuan. Saya kalau saya cakap kosong, orang boleh tangkap saya. Pasal apa? Saya cakap kosong. Tapi apa yang disebut itu ada di dalam kitab karangan mereka. Tapi kita tak baca lah.
kitab karangan mereka kan. Imam mereka. Siapa dia? Ada tersebut dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah oleh Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar halaman 72 yang mengatakan bahawa imam mereka, pemimpin 12 orang ni adalah maksum. Mana boleh kita, kalau siapa mengatakan lain daripada, ada orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, maknanya batal iman dia kan, kafir. Ya, nabi-nabi maksum lah kan. Ada rupanya imam depa ni, imam yang 12 orang tu adalah maksum. Kan? Maka hukumnya kafir kalau kita kata. Ada lagi lah orang maksum. Mereka mengatakan mereka mengatakan bahawa Imam Khomeini itu adalah maksum. Imam Khomeini, pemimpin Iran tu, dia sampai makam darjat yang tinggi, kan? Maka dia adalah maksum. Kan? Maksum, ya. Yang kedua, kemunculan Imam Mahdi bersama orang yang telah mati. Ar-Raj'ah nama dia, kan? Kemunculan Imam Mahdi bersama dengan orang yang mati. Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah akan menghidupkan semula orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama dengan Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman, seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain lagi. Ni, puak Syiah ni, dia kata apa? Nanti Sayyidina Uthman, contohlah kan, Sayyidina Uthman, Aisyah, kan? Abu Bakar, Umar ni yang dah wafat dan meninggal tu, maka Allah Ta'ala hidupkan bersama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan lahir, kan? Imam Mahdi akan turun ke dunia nanti, kan? Akan membawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dah semua okey lah dah. Okey, maknanya Imam Syiah ni, Syiah mengatakan bahawa orang yang telah mati, Ar-Raja'ah nama dia, Raja'ah kan, orang yang mati akan turun akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan turun bersama-sama dengan Imam Mahdi ke dunia ni. Maknanya dua kali dah mati hidup balik lah. Yang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita akan dibangkitkan nanti masa bila? Masa di mahsyar. Kan? Kita masa di mahsyar. Itu alam lain dah. Alam lain dah. Yang ni alam dunia ni. Imam Mahdi akan turun ke alam dunia. Kan? Akan turun. Masa tu Sayyidina Uthman, Ali semua. Sayyidina apa ni? Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah. Ada lagi. Itu yang disebutlah. Akan bangkit dihidupkan oleh Allah SWT. Bercanggah tak? Bercanggah dengan akidah kita, tuan-tuan. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dia kata, fakta ini dijelaskan dalam kertas Aqaid Al-Imamiyah oleh Syekh Muhammad Ridha lagi lah, Al-Muzaffar, halaman 83. Tadi halaman 72. Jadi halaman, bukan surat lah, 83. Yang ketiga, antara ciri ajaran Syiah, yang ni yang penting ni. Yang ni penting. Berpura-pura, at-taqiyah nama dia. Yang ni hidupnya Syiah kerana taqiyah. Syiah takkan hidup kalau tak ada taqiyah. Taqiyah ni mana? Berpura-pura. Kan? Berpura-pura depan kita dia sama-sama kita lah. Kan? Tapi sama-sama depa, kumpulan depa, dia sujud, bayang kena sujud di atas batu Karbala tu. Dalam poket depa dia simpan. Kan? Ya. Buka puasa. Buka puasa buka apa? Depa buka puasa lewat. Kita awal kan, sunat diawalkan berbuka puasa. Depa lewatkan sampai waktu Isyak. Nak habis waktu Isyak, itu lebih afdal bagi depa. Kalau sama-sama depa itu taqiyah nama dia, ya. Taqiyah. Syahadah. Kita kalau sama-sama kita syahadah, cuba syahadah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia perpanjang syahadah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Ali waliullah. Ada lagi lah banyak panjang. Itu yang pendek, yang panjang syahadah depa tu. Depa tambah lagi. Kan, tambah lagi. Kita syahadah itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tambah lagi imam dia tu. Ali waliullah macam-macam lah. Al-Imam Mahdi macam-macam. Dia tambah lagi tu. Itu apa tu? Itu taqiyah namanya, taqiyah. Berpura-pura. Berpura-pura. Mengikut akidah Syiah at-taqiyah menunjukkan sesuatu yang boleh memberbahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar di dalam hatinya. Kalau dia rasa benda tu membahayakan diri dia, kan? Bagi orang tahu, kan? Yang dia ni kan Syiah, ya. Jadi maknanya dia boleh bertaqiyah lah. Taqiyah maknanya dia menyembunyikan. Kalau dia sujud atas batu tu, kalau orang tengok nanti orang kata dia ni Syiah, kan? Maka dia simpan. Itu taqiyah. At-taqiyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masalah arak dan menyapu khauf. Perkara ini dijelaskan dalam buku Al-Usul min Al-Kahfi. Al-Kahfi ni kitab rujukan depa. Kahfi ni kitab besar, ya. Al-Usul min Al-Kahfi juzuk 2 oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Khulaini Ar-Razi. Ini tersebutlah kitab depa ni. Kitab rujukan lah. Macam kita hadis Bukhari Muslim lah. Kan? Taqiyah ni tuan-tuan hidup. Sebab tu saya katakan Syiah hidup dengan bertaqiyah. Kat Semangui tu. Dia bertaqiyah. Makan pun dia tak mau makan yang ikan tak ada sisik ni. Dia tak mau. Banyaklah. Sebab saya pernah menghadapi pasangan Syiah yang nak kahwin kat anak dia. Kan? Dia bagang serai dah. Dia nak kahwin kat anak perempuan, jadi dia kena wali lah. Dia kena wali, jadi wali. Nak kahwin dengan lelaki Sunni orang Taiping. Saya panggil keluarga lelaki. Keluarga lelaki setuju serahkan kepada perempuan. Pasal dia pada berkawan anak dia, kan. Anak dia okey, tak ada masalah, anak perempuan. Tapi masalah dia ayah dia. Ayah dia memang ketua Syiah, ketua cawangan lah Syiah. Tak jauh rumah dia Sungai Bogak. Dia Bogak, ya. Okay. Bila nak kahwinkan anak, dia buat permohonan. Saya dimaklumkan bahawa ayah dia memang kuat Syiah. Jadi saya ambil cuti. Saya pergi ke Terengganu 3 seminggu tuan. Saja, kan. Telefon tahun lalu lah, kan. Sampai masa baliklah, dah buat seminggu ya, kan. Dia tunggu lah. Saya terpaksa refer balik kepada ahli majlis fatwa Perak, Datuk Saleh Haji Ahmad, adik kepada abang Ustaz Zakaria, Datuk Saleh Haji Ahmad. Dia sekarang ni dia sakit ni. Dia sakit ada di hospital apa tu, dekat apa tu, Perda. 2 minggu dia demam. Jadi dimasukkan 2 hari sudah ke hospital Perda tu. Tak dapat maklumat dia, ya. 2 minggu dah dia demam. Jadi ringkas cerita Datuk Saleh, saya tanya Datuk, ada orang kuat Syiah ni, dia nak kahwin kat anak. Datuk Saleh kata apa? Anta suruh dia taubat, suruh dia syahadah. Anta panggil dia, suruh dia syahadah, suruh dia taubat, suruh dia syahadah. Lepas dia syahadah, suruh dia nikah. Dia nikahkan. Apa yang Datuk Saleh kata tu betul. Sebab Syiah ni dia taqiyah. Saya panggil,
dia ada sijil keahlian taat setia kepada yang Tuan Agung. Dia ada satu sijil mengatakan bahawa dia ahli Syiah dan dia taat setia kepada Agung, yang Tuan Agung, dan tidak akan buat kekacauan. Dia ada satu surat, satu sijil yang dia tu ahli Syiah seumur hidup. Dan dia janji kepada yang di Pertuan Agung bahawa dia tak mau buat huru-hara lah, macam tu lah. Kuat tuan. Maknanya kuat sampai ada baik, bai'ah tu maknanya perjanjian, kan? Dia sumpah dia. Kita panggil dia, suruh dia taubat, suruh dia syahadah. Saya tengok dia syahadah macam mana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata apa dah? Dia kata apa? Dia taubat. Bila taubat dia syahadah. Lepas tu suruh dia nikah kat anak dia. Selesai. Takiyah ni maknanya tadilah kan, dia menyembunyikan. Maknanya bila ada kemudaratan atau sebagainya, dia akan kan? Dia ikut apa yang kita ni. Itulah hidupnya Syiah kerana takiyah. Jadi maknanya lepas dia nikahkan, selamat. Kita simpanlah dokumen dia. 3 hari lepas tu pihak JAKIM lah telefon saya macam mana ni kan, proses macam mana dia boleh nikah apa semua. Berjawab lah kan. Tapi saya dah manage dah, saya kata dasar kepada pendapat ahli majlis fatwa. Datuk Seri Ahmad dia ahli majlis fatwa Perak, Pulau Pinang, Selangor, wilayah dia banyak. Dia tahu kuasa fatwa dia kan. Jadi pengalaman dia kita yakinlah kan. Itulah tuan-tuan. Jadi maknanya berpura-pura taqiyah. Ya. Yang seterusnya menyanjung Saidina Ali secara keterlaluan. Syiah menyanjung Saidina Ali secara berlebih-lebihan hingga disamatarafkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini telah dinyatakan di dalam kitab Al-Usul min Al-Kahfi oleh Imam Al-Khulaini, jilid 1 halaman 197. Maknanya Saidina Ali ni dianggap memang hebatlah kan. Malah ada tempat-tempat yang Saidina Ali ni lebih daripada Rasulullah lagi. Lebih mulia daripada Rasulullah. Apa macam akidah kita? Batal akidah tuan-tuan kalau kita melebihkan orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ni orang seronok ni. Menghalalkan nikah mut'ah. Kalau nak nikah mudah masuk Syiah. Dia tak payah saksi, dia tak payah wali. Kan? Saksi tak payah, wali tak payah. Tapi mut'ah ni maknanya dia nikah yang ada tempoh. Ada tempoh. Kita tak boleh kalau kita akad nikah ada tempoh. Aku nikahkan anakku dengan nikah selama setahun. Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Mana boleh ada syarat dalam akad nikah. Jadi imam Syiah ni yang banyak masuk ni sebab nak menikah. Sebab tu orang Syiah ni banyak bini. Sampai 4, 3 kan. Lepas tu dia tukar-tukar setahun, 2-3 bulan dia dengan sendiri dah tercerai. Kan tercerai, lepas tu dia nikah lain. Tapi yang teruk orang perempuan ni dia suka. Dah tahu itu yang maknanya mereka ni isterinya ramai, banyak kan. Tetapi dengan cara bernikah mut'ah. Jadi maknanya kalau wali tak setuju tak ada masalah. Wali tak setuju. Sebab apa? Mereka tanpa wali, tanpa saksi. Dan mesti kena ada mut'ah. Kena ada mut'ah. Kan? Maknanya hingga ada lama mana tempoh 2 tahun ke, kan? Macam tu. Jadi maknanya dia kata menghalalkan, golongan Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab
man la yahduruhu al-faqih oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain Bahawiyah Al-Kanuni, juzuk 1 halaman 358. Ada tersebut dalam kitab mereka. Ada sebut dalam kitab mereka. Jadi kalau nak nikah masuk Syiah lah. Dah. Saya pernah pergi ke Bandung. Di Indonesia Bandung banyak. Bandung ni dia orang kata syurga adalah. Kalau siapa pernah pergi kan tempat beli belah kan. Naik pasaraya rantau Antar Abang kan. Besar dan luas kan. Pakaian kulit banyak lah. Kalau beli pakaian jenama kulit ni, tali pinggang kau, tu di sana lah murah-murah kan. Tapi banyak orang pergi sana nikah mut'ah. Sebab tu saya dengan siapa? Lupa lah. Datanglah lelaki kan. Bapak mau nikah, Pak? Bapak mau nikah, Pak? Dia offer kita nikah. Kawan saya tahu dah kan. Salah yan dah. Boleh nikah seminggu. Nikah mut'ah tu ni lah, lepas tu balik lah. Kan? Masa akad tu sebablah aku akan nikah selama seminggu. Kan? Nikah halal. Jadi itu puak Syiah ni dia hidupnya dengan banyak terpedaya golongan-golongan wanita, orang perempuan ni kerana nafsu serakah oleh pihak lelaki kan, dalam masalah ni lah kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya sikit gini, menambah syahadah. Golongan Syiah menambah syahadah, menambah nama Sayyidina Ali di dalam syahadah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul min Al-Kahfi Al-Khulaini tadi. Dalam kitab tu juzuk 1 halaman 441. Seterusnya ada bagi habislah sikit lah. Nanti kita akan sambung Syiah dan penyebarannya di Malaysia. Seterusnya menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, sekalipun hadis itu hadis mutawatir. Golongan Syiah ni dia tolak hadis mutawatir ni, hadis yang sanad dia, periwayat dia sampai kepada Rasulullah. Walaupun periwayat dia Abu Hurairah, walaupun periwayat dia Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Uthman, para sahabat periwayat dia, kan? Hadis tu memang tak dia tolak lah kan, tapi mereka menolak. Pasal apa? Pasal depa tak suka pada golongan para sahabat ni. Banyak hadis Aisyah, Aisyah banyak meriwayatkan hadis kan. Bila tengok hadis ni, depa tolak. Golongan Syiah, golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun hadis itu sampai pada darjat mutawatir. Mereka berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja. Depa ambil hadis yang diriwayatkan oleh imam depa tu. Kalau keturunan Ali, jalurnya daripada Ali, riwayat dia, depa ambil tu. Depa ambil tu, kan? Pegangan ini disebut dalam kitab Al-Usul Asy-Syiah wa Usuluhu oleh Muhammad Al-Husain Al-Ali Kashif Al-Ghita. Itu nama kitab dia lah. Dia menolak ijma' ulama. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ijma' Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama wal qiyas menjadi dalil pegang kita. Tapi dia tolak. Depa ijma' ulama dia tak pakai. Ijma' ulama mana persepakatan para ulama. Dia tak terima, Qiyas, dia tolak qiyas. Lepas tu dia kata menziarahi kubur Sayyidina Husain mendapat ganjaran surga. Kan? Jadi nak dapat surga sedang ya. Pergi ziarah kubur Sayyidina Husain di mana? Di Karbala. Kan? Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Sayyidina Husain akan memasuki surga. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Irsyad oleh Syekh Al-Mufid halaman 252 sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Tu dia kata. Lepas tu menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram. 10 Muharram tu tarikh Sayyidina Husain dibunuh
Jadi pasal apa? Mereka cederakan badan mereka sampai berdarah-darah apa semua kan. Pasalnya ialah golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram. Kita 10 Muharram kita buat apa? Asyura. Daripada kan? Jadi maknanya menyiksa tubuh badan 10 Muharram bagi menangisi kematian Sayyidina Husain. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Asy-Syiah wa at-Tashih asy-Syira' Bayyina Asy-Syiah wal Tashayyuq oleh Dr. Musa Al-Musawi, halaman 2, halaman 98. Yang seterusnya, yang last sekali, golongan Syiah juga menghina isteri-isteri Nabi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Tuhfah Al-Awam Al-Makhul oleh Syekh Manzur Al-Husain. Namun terdapat banyak lagi penyelewengan di dalam kitab-kitab Syiah yang kita tak dapat nak sebutkan di sini. Banyak lagi kan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh puak-puak Syiah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setakat itu kot noh. Sebagai makluman kita lah, sekurang-kurangnya kita mendapat info juga kan. Apakah sebenarnya ajaran Syiah ni yang nampaknya macam api dalam sekam di negara kita ni. Tetapi pernah satu ketika tuan-tuan, dia nak buat nak buat 10 Muharram di KL secara tertutup, tapi dia nak buat secara terbuka. Dengan melukakan badan apa semua kan. Dia nak buat macam di Iran sana kan. Jadi apakah akan berlaku sekiranya kalau diluluskan ataupun dilakukan di negara ini? Apakah berlakunya huru-hara dan sebagainya? Itu yang jadi masalah kan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya nanti Syiah dan penyelewengannya di Malaysia. Nanti kita akan tengok di Institut Pengajian Tinggi tuan, banyak. Jadi kita ada anak kita di Institut Pengajian Tinggi kan. Kita takut daripada terpengaruh, terpengaruh dengan ajaran-ajaran ni, ajaran Syiah. Jadi sekurang-kurangnya kita maklumlah kan, supaya jangan mereka terpengaruh. InsyaAllah. Okey. Nanti kita akan tengok bahaya Syiah kepada akidah, akhlak, ummah dan negara ya. Tang mana bahayanya ya. Bahaya di negara kita. Selama tak nampak lah. Selama ada dulu noh, depa buat perjumpaan di mana? Di apa? Di Juk kena tangkap apa? 100 lebih kot. Saya tak ada ni. Saya dengar tu. Kena tangkap, bawa bila dituduh di mahkamah ada berlaku hakim suruh pindah tuduhan. Tapi mereka mengambil kesempatan. Mereka kata hakim dah buang kes. Tapi sampai sekarang tak tuduh. Malam katalah pagi tadi hakim tolak di taping. Malam ni mereka buat perayaan di Sungai Mogak tuan. 3 malam buat perayaan. Tanda kemenangan mereka. Ramai dah yang pergi. Ramai. Mereka main mana? Tu nampak. Main mana? Kita ada yang tukang, ada yang kita kan, yang tukang report, tukang tengok. Reki tengok. Malam mereka merayakan kemenangan di Sungai Mogak tu 3 malam berturut-turut. Tangkap. Mereka kata nak dakwa kami, dakwa siapa? Kan? Sebab mereka berpegang kepada alasannya bahawa ada menteri yang mengatakan bahawa, apakah menteri itu kata? Menteri Dalam Negeri tu, tak ingatlah. Syiah boleh melakukan aktivitinya. Dia pegang tu. Syiah boleh melakukan aktiviti dengan syarat tidak mengganggu ketenteraman. Itu dia pegang macam tu. Jadi bebas buat. Ya. Okey, kita tangguh sini ya.
Jadi insya-Allah kalau diizinkan Allah Taala kita sambung lagi noh. Kok lah noh. Sambung untuk yang seterusnya nanti, Syiah dan penyebarannya di dalam negara kita ni. Kita